Dan bercakap berkaitan dengan impak serta kesan lawatan Pelosi ke Taiwan, kita nak melihat dari sudut keadaan geopolitik dan sebagainya. Bersama saya menerusi dalam talian ketika ini Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani yang merupakan pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Prof, pertama sekali kita nak melihat dari sudut diplomasi. Apakah boleh kita jangkakan dalam konteks ketegangan antara China dan Amerika Syarikat ini susulan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan? Seperti mana yang kita ketahui, Amerika Syarikat mempunyai hubungan yang akrab dengan Taiwan atas faktor sejarah lama lah apabila berlakunya perang saudara di China melibatkan pihak nasionalis dan juga pihak komunis yang mana pihak nasionalis kalah dan lari ke Taiwan begitu dipimpin oleh Chiang Kai-shek lah bertemu dengan Mao Zedong daripada parti komunis Jadi sejak pada itu hubungan antara Amerika dengan Taiwan ni berterusan baik dan Taiwan sebenarnya meminta supaya diisytiharkan merdeka sejak pada tahun 1949 tapi sehingga hari ini gagal memperolehi taraf tersebut dan juga tidak menjadi ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kerana adanya veto dan juga tekanan daripada China yang tidak mengiktiraf Taiwan Jadi apabila ada kehadiran Nancy Pelosi ke Taiwan kali ini, dia dilihat sebagai satu usaha untuk mencabar China sebab China masih sehingga hari ini menganggap bahawa Taiwan adalah sebahagian daripada wilayahnya dan tidak ada negara yang harus menjalinkan hubungan selain mendapat kebenaran lah daripada China itu sendiri Jadi dengan kehadiran Nancy Pelosi ini dilihat sebagai mencabar kedaulatan China lah, itu yang menyebabkan ada tindakan latihan ketenteraan yang cuba dilakukan oleh China untuk menunjukkan kekuatan China di rantau Asia Timur tersebut dan dilihat sekiranya ada usaha berterusan daripada Amerika Syarikat untuk terus memberi sokongan kepada rejim ataupun kerajaan kerajaan Taiwan sekarang ni yang dalam usaha juga memohon kemerdekaan jadi China tidak tergagap untuk melancarkan aktiviti ketenteraan lah dalam usaha ini. Jadi saya rasa itu nampak ketegasan di pihak China dalam usaha untuk pastikan bahawa Taiwan tidak merdeka dan kekal dalam negara di bawah kedaulatan China itu sendiri. Dan juga Prof, China menganggap ini satu provokasi besar yang dimainkan oleh Amerika terhadap China dan isu Taiwan merupakan urusan dalaman China dan sebarang negara lain katanya tidak berhak menjadi pengadilnya. Dan China melihat kepada lawatan ini sebagai satu agenda besar Amerika Syarikat. Menurut pemerhati antarabangsa, apa sebenarnya tujuan dalam lawatan ini? Kalau kita lihat daripada keterangan daripada Jabatan Negara Amerika sebenarnya lawatan Nancy Pelosi ini lebih kepada lawatan beliau sendiri sebagai speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat untuk melawat Taiwan dan juga hari ini sebenarnya melawat Malaysia dan seterusnya ke Filipina dalam rangka lawatan rasmi beliau. Jadi cuma beliau ada pimpin utama dalam kerajaan Amerika Syarikat ini menyebabkan bahawa dia dilihat sebagai satu usaha pengiktirafan kepada Taiwan yang sangat-sangat tidak disukai oleh China kerana China masih menganggap Taiwan sebagai daripada wilayah mereka tapi dalam masa sama sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks politik dalaman Amerika Syarikat sendiri terdapat ada usaha pihak-pihak terutamanya Parti Republikan yang sedang mengkritik hebat kerajaan Demokrat pimpinan Joe Biden kerana dilihat tidak tegas dalam usaha untuk menyelesaikan isu-isu politik antarabangsa lah, terutama isu yang berkaitan dengan Ukraine dan juga perang perdagangan dengan China. Jadi dalam konteks ini saya rasa mungkin ada usaha di pihak Parti Demokrat sendiri yang mana kita tahu Nancy Pelosi adalah pimpin Demokrat yang dia juga penyokong kuat kepada Joe Biden pergi ke China untuk memenangi hati dan jiwa penduduk Amerika Syarikat sendiri, menunjukkan mereka ada usaha juga untuk terus bersahabat dan membantu rakan-rakan sekutu yang mungkin menghadapi ancaman kepada kuasa global yang lain lah seperti Rusia dan juga seperti China. Dalam konteks Taiwan ni China dilihat sebagai ancaman kepada Taiwan. Dalam konteks ini saya rasa ada
ada kepentingan yang cuba dibawa oleh Pelosi ini, selain mewujudkan teruskan hubungan yang baik dengan negara-negara rakan sekutu Amerika Syarikat di rantau sebelah Asia Timur, tapi dalam masa sama juga untuk memenangi minda dan jiwa penduduk Amerika Syarikat sendiri, menunjukkan mereka semakin aktif di dalam ruang global untuk terus membela masyarakat antarabangsa daripada tekanan yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, daripada perang di Rusia dan juga di Ukraine, dan dalam sama juga tekanan perang perdagangan bersama Amerika Syarikat sekarang ini oleh China. Jadi saya rasa ada pelbagai perspektif kita boleh lihat dalam konteks lawatan Nancy Pelosi ini di Taiwan. Dan juga Prof, China sebelum ini ada beri amaran jika Amerika terus meneruskan rancangan dan juga melanggar masalah utama ataupun bottom line China, pihak Amerika akan menanggung semua kesan atau akibat yang timbul daripada tindakan itu. Menurut Prof, apa antara mungkin kesan dan juga impak keras yang akan dilakukan China terhadap US? Saya rasa dalam konteks sekarang ini tidak kondusif untuk adanya satu lagi konflik di sebelah timur. Kita sudah ada satu konflik di Eropah sekarang ini. Kalau berlaku lagi satu lagi konflik di sebelah timur, dia akan merencatkan ekonomi global. Yang saya rasakan tidak akan menjadi satu dasar luar ataupun kepentingan nasional sama ada China maupun Amerika Syarikat. Cuma langkah yang Amerika Syarikat lakukan kali ini melawat Taiwan dilihat sebagai satu intimidasi terhadap negara China. Yang mana sebelum ini juga China sering lakukan ke atas negara-negara di sebelah Asia Tenggara, khususnya juga melibatkan Malaysia dalam usaha mereka untuk menguasai Laut Cina Selatan. So saya rasa dalam konteks ini Amerika pasal responsif juga kepada pendekatan intimidasi yang dilakukan oleh China di rantau sebelah ini, untuk mereka juga melancarkan intimidasi supaya memberi juga signal kepada China supaya tidak terus melakukan aktiviti intimidasi yang boleh mewujudkan konflik yang baru di rantau sebelah Asia Timur dan juga Asia Tenggara. So dalam konteks ini saya rasa pertemuan ini saya rasa akan berterusan pada masa akan datang, dan cuma yang terbaik adalah perlunya ada perundingan antara kedua-dua bangsa besar ini supaya kita nak mengelakkan berlakunya satu konflik yang lebih besar pada masa akan datang, dan kita juga tidak mahu melihat bahawa Taiwan menjadi Ukraine yang barulah di rantau sebelah sini. Saya rasa itu yang perlu menjadi kepentingan nasional dan juga dasar luar seluruh negara di sebelah Asia Timur. Dan saya rasa dalam konteks ini Amerika Syarikat dan China juga sedarkan perkara ini, dan saya rasa perundingan secara langsung, belakang tabir dan sebagainya akan diteruskan oleh kedua-dua pihak dalam usaha menyelesaikan isu-isu yang berbangkit, khususnya berkaitan dengan isu Taiwan ini. Dan juga akhir sekali Prof, bagaimana negara-negara lain terutamanya di Indo-Pasifik ini melihat kepada lawatan Pelosi ke Taiwan ini, terutamanya berkaitan dengan pendirian, sokongan mungkin dan sebagainya. Bagaimana kita meletakkan pandangan kita sebagai Malaysia khususnya untuk melihat kepada lawatan dan seterusnya melihat kepada mungkin berlakunya konflik di antara China dan juga US ini? Saya rasa lawatan Amerika Syarikat ini ke Asia Tenggara ni ketika era Joe Biden ni semakin kerap. Anthony Blinken pun telah melawat beberapa kali, dan sekarang ni Nancy Pelosi juga membuat lawatan, dan juga kalau kita lihat dia melawat Malaysia juga ada satu iktirafan juga kepada Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi menurut pandangan Amerika Syarikat. So, dalam konteks ini ada kepentingan geopolitik Amerika Syarikat di rantau sebelah ini, yang mana ketika era Donald Trump dulu agak terencat hubungan Amerika Syarikat dengan rantau di sebelah Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Cuma di masa ini Joe Biden cuba untuk bangkitkan semula hubungan baik itu, dan seterusnya meletakkan batu asas kepentingan Amerika di rantau sebelah ini. Sebab kita tahu bahawa Laut Cina Selatan misalnya adalah sumber petroleum dan sumber perikanan, dan juga laluan perkapalan yang bernilai lebih 5 trilion US dollar, sangat penting kepada kepentingan Amerika Syarikat dan juga China sebenarnya. So dalam konteks ini saya rasa Amerika Syarikat boleh menjadi peimbang kepada kuasa China yang dominan di rantau sebelah Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi sebab kita tidak ada lagi kuasa besar di sebelah rantau ini yang boleh membatasi dan mengimbangi kuasa China. So, jadi Amerika Syarikat memegang peranan tersebutlah. Tapi dalam masa sama dia menerapkan kepentingan nasionalnya juga di sini, perdagangan, hubungan ekonomi dan juga politik semasa. Jadi dalam konteks ini negara-negara di sebelah sini akan terus
berinteraksi lah untuk menjalinkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, supaya Amerika Syarikat boleh sering bekerjasama dengan mereka, tapi dalam bersama juga perlu melihat pertemuan antara Amerika Syarikat dengan China ni sebagai satu perkara yang perlu diberikan perhatian yang khusus, kerana kita juga tidak mahu melihat kepentingan hubungan kita dengan Amerika Syarikat misalnya, Malaysia dengan Amerika Syarikat ataupun negara lain dengan Amerika Syarikat akan terjejas kiranya China juga melihat terus menjalinkan hubungan dengan kita dan juga merencatkan pula apabila kita bersahabat dengan Amerika Syarikat, merencatkan hubungan kita dengan China. Kita tak mahu keadaan itu berlaku sebab kepentingan politik ataupun kepentingan nasional yang kita ada adalah perlu berbaik dengan semua negara sebab ada kepentingan negara ini kepada ekonomi dan perdagangan negara kita. Jadi dalam konteks ini saya rasa hubungan yang baik dan harmonis dengan semua kawasan besar itu adalah penting. Itu matlamat saya rasa nasional semua negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, tapi realiti sebenarnya pertemuan kuasa besar itu memang berlaku. Dan kadang-kadang kita terhimpit konteks ini. So saya rasa kita kena bijak berpolitik dalam konteks antarabangsa supaya kita boleh sama-sama mendapat manfaat daripada hubungan dengan kedua negara. Walaupun kadang-kadang tegang, tapi berharapkan satu yang harmoni pada masa akan datang. Hubungan yang baik Malaysia di peringkat antarabangsa perlu dilakukan walaupun melihat kepada konflik yang berlaku di antara China dan Amerika Syarikat. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani yang merupakan pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM.